Okey, ada seorang dah terkeluar. So yang keluar tu boleh masuk balik ah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Jadi dalam sesi kali ini saya akan membentangkan ataupun kita recap balik topik ataupun subtopik 13.3 Molecular Kinetic Energy and Internal Energy. 13.3 ini berada dalam chapter 13 Kinetic Theory of Gases. So dalam subtopik yang pertama, pelajar semua dah belajar ideal gas equation, yang ini microscopic properties of gas, PV is equals to nRT. Kita belajar tentang pressure, volume dan juga temperature di situ. Dalam 13.2, pelajar semua cover kinetic theory of gases yang melibatkan microscopic properties of gas. Yang ini pelajar semua cover terms macam root mean square speed. So kita bincang tentang properties speed of the particle. Dalam subtopik 13.3 ni kita sambung lagi, cuma kita nak bincangkan tentang kinetic energy dan juga internal energy of ideal gas. Okey, jadi sebelum saya bincang tentang energy, saya nak terlebih dahulu define satu terms yang kita gunakan banyak dalam equation 13.3 dan juga dalam perbincangan kita dalam subtopik 13.3. Yang ini degree of freedom. So dalam equation dalam subtopik 13.3 ada degree of freedom ataupun simbol degree of freedom diberi dengan simbol F. Okay, so apa dia degree of freedom? Degree of freedom ni, ini dia punya definition yang apa kita panggil rasmi lah ya. Degree of freedom is defined as the number of independent ways. So number of independent ways in which molecule can store energy. Okay, energy apa? Molekul ini dia bergerak. Kiri, kanan, atas, bawah dia vibrate. Jadi energi yang kita maksudkan di sini adalah kinetic energy. So saya boleh sebut lagi dengan cara yang lebih mudah untuk kita faham adalah degree of freedom ini adalah berapa banyak cara satu partikel boleh bergerak. So itu dia degree of freedom. The number of ways the molecule can store energy. Daripada degree of freedom ini, kita ada satu principle yang kita kena faham dan hafal dalam subtopik 13.3, iaitu principle of equipartition of energy. So apa dia principle of equipartition of energy cakap? Okay, the principle of equipartition of energy states that the average kinetic energy stored in each degree of freedom. Average kinetic energy yang disimpan bagi setiap degree of freedom yang kita dah define tadi bersamaan dengan 1/2 K times T. So kalau saya nak simpelkan kat sini, saya boleh cakap 1 degree of freedom boleh menyimpan energi sebanyak 1/2 KT. Yang ini yang kita nak bawa daripada degree of freedom kepada principle of equipartition of energy kepada equation energy itu sendiri. Okay, so ingat so yang pertama sekali degree of freedom, cara satu partikel nak bergerak, berapa banyak cara dia boleh bergerak, dan principle of equipartition energy kata
1 degree of freedom sama dengan setengah kT. Okey, jadi molekul saya boleh bagikan kepada 3 jenis. Monoatomik, diatomik dan juga polyatomik. Sekarang kita nak tengok setiap jenis molekul ini berapa banyak degree of freedom. Berapa banyak cara dia boleh bergerak? Satu partikel boleh bergerak, yang pertama sekali, dia boleh bergerak depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Yang itu kita panggil sebagai translational. Itu yang pertama. Yang kedua, partikel boleh berpusing-pusing. Okey, berpusing kita panggil sebagai rotational. Yang ketiga, partikel boleh vibrate. Okey, partikel, molekul dia boleh vibrate. Yang itu kita panggil sebagai vibrational degree of freedom. Vibrational degree of freedom kita tak cover dalam kita punya syllabus. Okey, dan dalam molekul kinetic energy dan juga internal energy ini kita ignore vibrational motion because vibrational motion hanya berlaku dalam temperature yang sangat tinggi. Baik. Daripada dua ini, kita nak tengok bagaimana dia punya average kinetic energy per molecule. Okay, saya nak ambil satu molekul. Kita tengok pada monoatomik. Monoatomik molekul. Monoatomik, okay, monoatomik, bagaimana cara dia nak bergerak? Okay, so translational saya dah sebut adalah pergerakan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi translational motion ada 3 saja. Yang ini pergerakan pada x-axis, pergerakan pada y-axis dan pergerakan pada z-axis. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi degree of freedom, saya salah eja degree. Bagi translational motion ada 3. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Baik bagi monoatomik, diatomik pun boleh bergerak atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Juga polyatomik juga boleh bergerak atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. So masing-masing degree of freedom untuk translational bagi ketiga-tiga jenis partikel ini ada 3 translational motion. Bagi monoatomik, kalau dia rotate sekalipun, saya tak ada benda bulat. Kalau ada benda bulat ni mungkin saya boleh tunjuk. Kalau monoatomik, dia rotate macam mana sekalipun, kita takkan nampak perbezaan dia rotate. Jadi kita takkan nampak pun dia berotate, dia berpusing. Sebab sama saja kalau dia berpusing ke arah-arah mana pun. Sama sahaja. Jadi, rotational degree of freedom bagi monoatomic particle adalah kosong. Okey, jadi bagaimana dengan average kinetic energy? Kalau ikut tadi, kita dah define dalam principle of equipartition of energy, kita kata 1 degree of freedom boleh simpan setengah kT energy. Sekarang ini bagi monoatomik, kita ada 3 degree of freedom. Jadi, 3 darab setengah kT adalah average kinetic energy per molecule bagi monoatomic particle. Baik. Ini saya boleh, of course saya boleh tulis dengan lebih kemas lagi, bukan 3 darab 1/2 kT tetapi 3/2 kT.
Seterusnya, bagi diatomik pula. Diatomik saya dah sebut, translational. Saya dah sebut translational, ada 3. Okey. Kemudian, bagi rotational pula. Bagi rotational, dia boleh rotate pada 2 axis. Dalam gambar rajah saya ni, partikel ini rotate pada Z axis dan juga X axis. Kalau dia rotate pada Y axis sekalipun, kita tak nampak apa-apa perubahan pergerakan pada partikel itu. Okey, ni saya bagi contoh mana kamera saya. Okey, kalau rotate pada Z axis begini. Tapi kalau rotate pada X axis macam ni lah. Tapi kalau rotate pada Y axis, kita tak nampak dia berubah. Dia rotate begini saja. Jadi degree of freedom bagi diatomic, bagi rotational degree of freedom ada 2. Total degree of freedom, okey, yang ini bagi translational tambah rotational, bagi diatomic ada 5. Fikir balik tentang kinetic energy, ikutkan equipartition energy, dia kata 1 degree of freedom simpan setengah kT. Dekat sini, okey, kita ada 5 degree of freedom. Jadi 5 darab setengah kT adalah average kinetic energy per molecule bagi diatomic particles. Jadi di sini pelajar semua, saya boleh tulis balik dengan kemas sebenarnya 5/2 kT. So, degree of freedom kita tadi ada 3 and then kemudian ada 5. Bagaimana pula dengan polyatomic? Polyatomic pelajar semua bagi translational motion sudah pasti ada 3. Bagi rotational motion, partikel kita memang bergerak, boleh rotate. Kita boleh nampak perbezaan kalau dia rotate pada Z axis, Y axis dan juga X axis. Jadi, bagi rotational degree of freedom ada 3 juga. Ada 3 juga. Maka average kinetic energy per molecule, saya ulang-ulang balik benda ni, ikutkan equipartition, principle of equipartition of energy, dia kata 1 degree of freedom simpan setengah kT energy. Dalam kes ini polyatomic, total degree of freedom dia ada 6. Maka dekat sini 6 kali setengah kT. Ini 6 kali setengah, saya boleh tulis cantik-cantik. Average kinetic energy per molecule bagi polyatomic molecule adalah 3 kT. K ni huruf kecil. Jadi pelajar semua, secara generalnya, bila kita sebut tentang energy, apa nama kita panggil? Average kinetic energy per molecule. Secara generalnya saya boleh tulis kan equation average kinetic energy per molecule saya minta maaf, saya punya warna hilang. Saya restart sekejap. Average kinetic energy per molecule. Per molecule ni maksudnya satu molekul sajalah. Satu saja molekul. Saya boleh tuliskan sebagai
degree of freedom darab setengah KT. Maksudnya berapa degree of freedom? Darab dengan setengah KT. Pasal apa setengah KT? Pasal tadi kita dah cakap satu degree of freedom boleh simpan setengah KT. Ini saya boleh tulis cantik-cantik. Equation dia sama dengan F over 2 KT. Baik. So kita dah selesai degree of freedom. Kita dah selesai equipartition, principle of equipartition of energy. Dan kita dah tengok degree of freedom bagi ketiga-tiga jenis molekul kita, monoatomic, diatomic dan juga polyatomic. Dan saya dah tuliskan pula equation kinetic energy per molekul. Kita boleh tengok balik internal energy pula. Internal energy macam mana? Oops. Internal energy. Internal energy kita define sebagai internal energy of gas. Kita define sebagai total kinetic energy plus potential energy of all particles in the system. Kenapa kita nak sebut all particles pula? Ataupun all molecule? Sebab sekarang ni kita dah merujuk kepada gas. Gas ini bukan ada satu partikel. Kalau ada satu saja oksigen molekul, kita tak panggil gas. Nak sekali kita bernafas, berapa banyak oksigen molekul yang masuk dalam kita punya paru-paru. Jadi bila gas ni dia melibatkan n partikel, banyak partikel. Jadi internal energy bagi sesuatu gas itu adalah total kinetic energy dan juga potential energy bagi gas tersebut. Tapi, dia ada tapi dia. Dalam subtopik 13.2, kita ada buat assumption. Apa dia assumption? 13.2a in fact, saya spesifikkan sikit. 13.2a dalam subtopik, dalam learning outcome 13.2a, kita ada buat assumption of kinetic theory of gases. Ada 5 assumption dalam 13.2a. Cumanya salah satu daripada assumption itu adalah negligible forces between molecule. Maksudnya, semua equation dalam 13.2 dan juga 13.3 ni, kita abaikan potential energy, tarikan potential energy, electrostatic energy di antara partikel-partikel itu. Ini menjadikan potential energy juga kita abaikan. So memanglah internal energy itu total kinetic energy dan juga total potential energy. Tetapi since kita dah assume awal-awal dalam kita punya teori, kita kata untuk kita bincang teori ni, kita tak nak bincang forces between the molecule. Bila kita tak nak bincang forces between the molecule, maka potential energy di antara molekul juga sama dengan kosong. Ini menjadikan bila kita sebut tentang potential energy, ia hanya refer kepada kinetic energy sahaja. Hanya refer pada kinetic energy saja. Sorry. Ada banyak pula orang masuk ni kejap. Saya harap pelajar semua tak confuse dengan simbol yang saya gunakan ni. Yang ini saya refer pada potential ya. Potential energy of molecule. Okey, tetapi dekat sini yang ini ni, saya minta maaf saya gunakan simbol yang sama. Ini adalah saya nak refer pada internal energy. Saya minta maaf saya gunakan simbol yang sama. Okey, internal energy.
Jadi, disebabkan potential energy sama dengan kosong, maka bila kita bincang tentang internal energy of gas, kita hanya tengok potential energy. Kita hanya tengok kinetic energy sahaja. Kinetic energy tadi kita dah bincang. Kinetic energy per molekul kita kata sama dengan F over 2 kT. Yang ini per molekul. Untuk satu molekul. Kalau kita nak bincang tentang internal energy of gas yang ada N molekul, maka equation of internal energy of gas yang ada N molekul sama dengan energy per molekul F over 2 kT darab dengan berapa number of molecule. Okay, so U sama dengan F over 2 kT darab dengan N molecules. Okay, ini plural, N molecules. Okay, so maksudnya kita cuma tengok hasil tambah semua kinetic energy partikel yang ada dalam gas itu. Itulah dia internal energy of gas. Pelajar semua, rumus ini kalau saya tulis cantik, saya boleh tulis sama dengan apa ni? U sama dengan F over 2 NKT. Okay. Dan rumus ini juga boleh kita tulis. Dan saya tak boleh untuk derive equation yang satu lagi ni. U sama dengan F over 2 nRT. Okay. Tapi dalam syllabus, rumus yang ditulis dalam syllabus adalah F over 2 NKT. Okay. So maksudnya F over 2 kT adalah per molekul darab dengan N lah untuk setiap molekul yang ada dalam gas itu. Baik. So sekarang saya nak summarize equation. Saya nak summarize equation ni sebab bila soalan tanya ni, soalan akan tanya bermacam-macam soalan lah dia akan tanya dari segi energi ni. Dan saya nak awak familiar kan dengan terms yang kita gunakan. Baik. Satu rumus je lah pada pandangan saya. Satu rumus saja yang pelajar semua kena hafal. Okay. Yang ini rumus internal energy of gas. Internal energy of gas ini bukan hafal lah. Sebenarnya dah pun diberi dalam senarai rumus. Okay, siapa-siapa yang tak ada senarai rumus, boleh kontak pensyarah masing-masing, tanya mana nak dapat senarai rumus yang akan keluar dalam exam ini. Okay, kelas saya dah bagi dah senarai rumus. Rumus ni ada dalam senarai rumus. Okay, untuk faham 13.3 ni kita tengok rumus ni. Internal energy of gas tadi saya dah cakap sama dengan F over 2 kT darab N. Pasal apa darab N? Saya dah cakap tadi pasal gas. Gas ada N molekul, maka kita darabkan dengan N. Kinetic energy per molekul darabkan dengan N. Okay, so selesai equation yang tu. Bagaimana pula kalau soalan minta kinetic energy of gas? Dia kata calculate the average kinetic energy of gas. Kinetic energy per molekul sama dengan F over 2 kT. Kita dah belajar tadi. Samalah dengan ni kan. Dan bila nampak saja perkataan gas dekat sini, ada tulis gas. Automatically jangan lupa awak darabkan dengan number of molecule gas itu. Jadi sebenarnya samalah. Kan sebab apa sama kinetic energy of gas dengan internal energy of gas ini? Sebabnya tadi kita dah abaikan potential energy of gas. So internal energy of gas hanyalah kita ambil kira kinetic energy of gas. So yang tu sama. Bagaimana pula kalau soalan minta dia cakap calculate the average translational kinetic energy of gas. Bila awak nampak perkataan translational, automatically dalam kepala awak, atas, bawah, kiri, kanan, degree of freedom ada 3. Okey. Gas, bila nampak ada gas, maksudnya kita tahu bahawa gas itu ada N molecule. Jadi, daripada equation yang asal ini, U sama dengan F over 2 kT times N, kita boleh
tuliskan equation translational kinetic energy of gas sama dengan F tu kita gantikan dengan 3. 3/2 KT darab dengan N. Pasal apa? Ada N number of molecules dalam gas. Okey, itu yang kedua. Okey, macam mana kalau soalan tanya? Kinetic energy per molecule. Per molecule. Maksudnya, bila nampak per molecule, maksudnya number of molecule sama dengan 1. Jadi, kinetic energy per molecule hanyalah sama dengan F/2 KT sahaja. Pasal apa? N sama dengan 1. Ambil balik daripada equation asal ni. F/2 KT times N. Sekarang ni per molecule N sama dengan 1. So tinggal itu je lah. F/2 KT. Kalau soalan cakap dia nak calculate the translational kinetic energy per molecule. Awak semua faham dah tadi kita bincang. Translational degree of freedom ada 3. Bila dia kata per molecule, maksudnya N sama dengan 1 saja. Maka translational kinetic energy per molecule, F3, so 3/2, daripada equation internal energy, K times T, N sama dengan 1. So equation kita 3/2 KT sahaja. Jadi itu summary bagi equation yang ada dalam 13.3. Baik. Saya bercakap seorang-seorang, mudah-mudahan pelajar yang dengar ni, apa pun yang awak tengah buat sekarang, baik awak menyalin, baik awak tengah record, yang ada pada petang ni mudah-mudahan faham. Jadi, saya nak bincang soalan lah. InsyaAllah ada 3 soalan yang saya nak bincangkan. Saya nak bincang satu soalan ni, soalan dia tak panjang, pelajar semua pun sempat saja nak salin. Okey, ada soalan tak sebelum tu? Sementara saya bagi awak salin ni. Ada soalan tak? Nak tanya. Baik, bagus. Kalau tak ada soalan, mari kita tengok example tank. Sempat salin tak? Tengok dulu soalan tu kejap. Salin sekejap. Sekejap lagi saya datang balik. 2 minit salin. Baik, belajar semua. Soalan yang pendek. Okey, dia kata kat sini. Kita tengok soalan dia. A container is filled with 4 moles of hydrogen gas. 4 moles of hydrogen gas at 25 degrees Celsius. So, soalan yang pertama dia kata, calculate translational kinetic energy of hydrogen molecule. Satu molekul saja. Okay, calculate translational kinetic energy of a hydrogen molecule. Jadi yang pertama sekali, kita hanya
melibatkan dalam soalan A ini satu molekul saja, of a molecule, N sama dengan 1 lah. Okey. Saya dah ajar awak gunakan equation U sama dengan tadi F over 2 KT times N. N dah sama dengan 1. Okey. Perkataan translational merujuk kepada degree of freedom sama dengan 3. Okey, jadi equation kita yang kita nak kira kat sini, kinetic energy sama dengan 3/2 K times T lah dekat sini. Okey, cumanya dalam kita punya syllabus, nilai K, nilai R dalam topik ini, topik 13, semuanya dalam SI unit. Okay, jadi bila dalam SI unit, temperature pun kena juga kita gantikan dalam SI unit. Okay, so 3/2 darab K adalah constant 1.38 times 10 to the power of negative 23 times temperature 298.15. Okay, 298.15 mana saya dapat? 25 degree Celsius plus 273.15. Itu temperature daripada degree saya tukar kepada Kelvin. Dan saya dapat translational kinetic energy of a molecule sama dengan berapa? Siapa nak jawab beritahu saya? (6.17 darab 10 negatif 21). Terima kasih Aisyah. 6.17 times 10 to the power of negative 21 joule. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Faham Kita tengok balik soalan. Soalan seterusnya, kita tengok. Tadi dia minta translational kinetic energy of a hydrogen molecule. Soalan seterusnya dia kata, total translational kinetic energy of hydrogen gas. Perkataan gas kat situ. Perkataan gas kat situ merujuk bahawa kita ini ada n number of molecule. Pelajar semua, kita nak cari number of molecule bagi hydrogen gas ini. Okey, sama dengan number of mole darab dengan Avogadro number. Avogadro number ada dalam list of constant. Tengok betul-betul. So 4 darab 6.02 times 10 to the power of 23. Maka number of molecule, saya nak double confirm dengan kalkulator saya. Saya akan dapat 2.408 darab 10 kuasa 24. Itu number of molecule. Betul ke itu kita punya Avogadro number dalam list of constant ya? Saya check kejap list of constant kita yang latest. Avogadro number adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Betul-betul. Okay. So ada 2.408 darab 10 kuasa 24 molekul. Jadi dekat sini, perkataan translational merujuk kepada degree of freedom sama dengan 3. Saya suka cakap pelajar semua, rujuk pada rumus yang asal internal energy, U sama dengan F over 2 KT times N. Okey, maka dalam kes ini, kinetic energy kita, translational maka 3/2 KT times dengan N. So kinetic energy bagi total gas N molecules. 3/2 darab 1.3. Sebenarnya tak perlu pun saya nak kira 1.38 darab 10 kuasa negatif 23 darab dengan temperature kita 298.15 tadi. Sebenarnya kita dah kira di bahagian A darab dengan number of molecule 2.408 darab 10 kuasa 24. Okay, mess up sangat saya punya board work saya. Sejarakan sikit ni. Okay, nilai yang ni tadi, 2
Saya dah kira dah dalam bahagian A. Sebenarnya tak payah pun masuk ganti lagi ni sebenarnya. Okey. Tapi awak boleh tekan kalkulator. Awak akan dapat nilai K sama dengan, okey, siapa nak beritahu saya berapa? Tekan kalkulator tengok. Saya nak check betul tak jawapan saya tu. 14857.36. 14857.36. Baik. Betul tu saya rasa. Sebab saya punya jawapan yang saya tulis adalah 14.86. Okey, kawan awak dapat 14857 darab 10 kuasa 3. Joule. Joule. Unit dia Joule. Okey, jawapan yang kawan awak berikan tadi adalah 14857 Joule. Okey, samalah dengan 1486 times 10 to the power of 3 Joule. Baik, bagus. Seterusnya, soalan C. Soalan C dia kata, average kinetic energy of hydrogen gas. Okay, bila dia sebut gas, maka automatik adalah number of N. Okay, dari segi internal energy, U sama dengan F/2kT times N. Okay, bila dia sebut kat sini, kinetic energy of hydrogen gas, dia tak sebut pun translational. Bila dia tak sebut translational, maka automatically kita kena ambil kira rotational degree of freedom sekali. Hydrogen gas H2. Ini diatomic H2. Bila diatomic, total number degree of freedom bagi hydrogen gas sama dengan 5. Jadi kalau dalam equation F/2 kT times N, degree of freedom itu kita kena darabkan dengan 5. Okay, so K sama dengan 5/2 times 1.38 times 10 to the power of negative 23 times the temperature is 298.15 Kelvin times the number of molecule tadi sama dengan 2.408. Darab 10 kuasa 24. Okey, baik. Di sini kita akan dapat nilai K sama dengan 24769.11. 2479 769. 769 point 11. Jadi 24769.11 Joule. Boleh rakan-rakan yang lain confirmkan sama ada betul ataupun tidak? Sebabnya catatan saya lain sikit daripada jawapan ni. Okey, kalau saya tuliskan betul Terima kasih. Baik, kalau saya tuliskan dalam darab 10 kuasa 3, saya boleh tulis sebagai 74.769 darab 10 kuasa 3 Joule. Okey, betul, mana-mana pun boleh, mana-mana pun betul, kita tak boleh cakap salah pun. Okey, so kedua-duanya betul, 24,769.11 Joule. Kena faham. So ada beza soalan A daripada dia minta translational kinetic energy per molecule, translational kinetic energy of gas, total kinetic energy of gas, dan last kali dia minta internal energy of hydrogen gas. Internal energy of hydrogen gas U, kita dah cakap adalah total kinetic energy dan juga potential energy. Tapi potential energy kita ignore. Jadi yang tinggal hanyalah sama dengan kinetic energy. Ini sama dengan F/2 kT times N. Samalah saja dengan pengiraan kita yang di sebelah atas. Okey, 5/2 kT times N. So 5/2 sebab freedom, degree of freedom sama dengan 5. Bagi diatomic,
The number of molecule tadi kita dapat 2.408 darab 10 kuasa 24. Jadi dekat sini jawapan yang sama 24769.11 joule. Baik kelas, very good. So 45 minit dah kita bincangkan topik 13.3. Sikit lagi. Sikit lagi. Ada soalan tak buat masa ni? Baik, kalau tak ada soalan, kita pun semua tahulah exam nanti. Exam nanti dia bagi dalam apa kita panggil? Dalam objektif kan. Jadi saya nak tengok sikit macam mana awak jawab soalan objektif ni. Boleh tak kita selesaikan soalan ini? Okay, so okay, untuk soalan nombor 1. Saya ada buat poll kat situ. Saya tak tahu mana awak nak nampak poll tu. Kat mana kita nak tengok poll tu? Call message ya. Semua ada nampak poll tak yang saya buat? Nampak sir. Nampak sir. Nampak. Yang tak nampak saya seorang saja nampaknya. Yang tak nampak saya seorang saja. Jadi untuk soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1. Saya bacakan soalan ni sama-sama dengan awak. Okey, dia kata dekat sini. What temperature? Dia nak cari temperature ni. Would 1 mole of molecular nitrogen. Molecular nitrogen. Ini merujuk kepada nitrogen gas lah. N2 ya. Have 7.0 times 10 to the power of 3 joule of translational kinetic energy. So sekarang ni dia nak cari temperature. Dia bagi number of mole sama dengan 1. Dia bagi juga kinetic energy translational sama dengan 7 darab 10 kuasa 3 joule. Okey, dia nak cari temperature. Okey, so sekarang ni saya nak awak buat, tekan calculator dan jawab, tengok dapat berapa dia temperature bagi 1 mole of nitrogen gas yang ada translational kinetic energy sama dengan 7 darab 10 kuasa 3 joule. Okey. So cuba jawab. Baiklah, saya ucap terima kasih kepada pelajar yang involve untuk kita punya poll. Untuk soalan 1, masih ada lagi masuk tapi saya akan tunjukkan saja result pada semua orang. Okey, so kalau kita nampak, pelajar semua boleh nampak mungkin. Jawapan yang diberi paling banyak sekali dengan 15 volt adalah B. Yang ini 288 degree Celsius. Dan jawapan D ada 5 volt, 560 degree Celsius. Jadi 5 volt lagi pada A dan juga C. Jadi mari kita bincangkan macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Baik pelajar semua, yang pertama sekali dia cakap translational kinetic energy. So yang pertama sekali saya selalu ajar pelajar semua ingat internal energy of gas F/2 kT times N. Okay, internal energy of gas merujuk kepada kinetic energy of gas pasal potential energy kita dah ignore. Bila kita sebut tentang translational kinetic energy, degree of freedom sama dengan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bagi 1 mole. Number of mole sama dengan 1. Dia tak bagi number of molecule. Dia bagi number of mole. Jadi 1 ni tak adalah susah sangat. Number of molecule sama dengan number of mole times Avogadro number. Jadi kita pun tahu bahawa number of molecule kita sama dengan 6.02 times 10 to the power of 23 molecule. Jadi kinetic energy translational di sini merujuk kepada degree of freedom 3. So 3/2 kT times N.
Saya masukkan information yang ada 7 darab 10 kuasa 3 sama dengan 3/2 darab 1.38 darab 10 kuasa negatif 23 kali T kali number of molecule 6.02 times 10 to the power of 23 molecule. Kita rearrange equation ini. Kita pun dapat temperature sama dengan 561 Kelvin. Jadi bagi yang tergesa-gesa, dia nampak 561, dia tengok A, B, C, D, D 560. Dia pun jawab 560. Jangan ingat soalan objektif tak payah check unit. Kena check unit juga. Soalan objektif yang bagus, soalan MCQ yang bagus, apabila awak salah pun ada pilihan jawapan dia kat sini. Jadi ada 560 tapi degree Celsius salah. Sebenarnya 560 itu adalah Kelvin. Jadi kalau 561 kita tolak dengan 273.15, kita akan dapat sama dengan 287.85. 287.85 degree Celsius. Yang itu merujuk kepada jawapan B yang betul. 288 degree Celsius. Jadi saya nak ingatkan para pelajar kat sini semua hati-hati dengan unit. Okey, so itu soalan nombor 1. Dan soalan yang terakhir untuk petang ini, soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalannya. Sama juga, saya launch juga poll. Boleh undi untuk soalan nombor 2. Soalan tu kata, what internal energy? What internal energy? Dia nak cari U ni. Of 1.75 kilogram of helium. Besar lah. Ini bukan calang-calang. Gas helium tu, helium monoatomic He. Gas helium tu mass of gas. Sama dengan 1.75 kilogram. Dia bagi atomic mass. Atomic mass ini merujuk kepada mass of one helium lah. Satu je helium. Sama dengan 400 260 U. Okay, so mass of helium, mass of one helium atom lah ataupun helium atom lah, sama dengan 4.00260 U. Okay. With a temperature T 100 degree Celsius. Okay. Jadi, kalau kita tengok mass of helium atom ni, dia bagi dalam U. Okay. Kalau tengok list of constant, dia ada bagi satu constant, satu U sama dengan, dalam kg satu U sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Okay, ingat So sekarang ni soalan ni dia bagi mass of helium atom, mass of helium gas. Okay, dan juga temperature. Dia nak awak cari U. Apa dia equation of internal energy of gas? U is equals to F/2 KT times N. Okey, cuba cari dapat tak nilai U. Sila vote jawapan awak.
Okey. Jam dah menunjukkan 5.20 dan saya tak nak drag masa kita. Awak boleh teruskan mengundi ya jawapan awak. Dan saya akan reveal undian. Setakat ni ada 20 votes, ada 20 pelajar yang mengundi dan kita dapati majoriti jawab C sebagai jawapan yang betul. Okey, tapi adakah betul jawapan dia C? Sebab ada 5 jawab A dan 4 jawab D. Mungkin orang yang jawab A dan jawab D itu juga kira dan dapat jawapan A dan juga D. Jadi adakah A, B, C ataupun D jawapan yang betul? Saya akan tunjukkan pada awak semua. Okey, kelas. Yang pertama sekali, kalau kita tengok rumus ini, F/2 KT times N. Pertama sekali berkaitan dengan degree of freedom F. Helium adalah monoatomic gas. Monoatomic maksudnya degree of freedom sama dengan 3. Itu simple. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ni yang kita nak cari ni. Number of helium atom. Sekarang ni kita dah ada dibagi mass of helium gas. Mass of helium gas. Kita dah ada. Kalau kita bahagikan dengan mass of helium atom, maka kita akan dapat number of atom dalam gas itu. Okay? Number of atom dalam gas itu. Jadi mass of helium gas tadi kita dapat 1.75 kg. Divided by mass of helium atom, of course unit dia kena konsisten dalam kilogram, 4.0026 U times 1 U sama dengan 1.66 times 10 to the power of negative 27 kilogram. Di sini kita akan dapat the number of helium atom dalam 1.75 kilogram bersamaan dengan 2.633 times 10 to the power of 26 atoms. So, kita substitutekan dalam kita punya rumus. Okay, apa temperature? Temperature 100 degree Celsius. Okay, temperature sama dengan 100 degree Celsius. U sama dengan F 3 degree of freedom over 2 times K 1.38 times 10 to the power of negative 23 times T sama dengan 100 degree Celsius. So that is 100 plus 273.15 Kelvin dalam SI unit ya. Darab dengan N 2.633 times 10 to the power of 26. Kita tekan kalkulator dan kita akan dapat, jawapan saya sama dengan 2.03 darab 10 kuasa 6 Joule. Okey, so 2.03 darab 10 kuasa 6 Joule adalah jawapan untuk soalan yang kedua. Dan kalau kita tengok dari segi pilihan jawapan yang ada, jawapan itu adalah C. Okey, so pelajar-pelajar yang jawab C, awak betul. Okey, so yang lain-lain tu tengok mengapa awak silap. Okey, ramai yang jawab C, ada 10 orang jawab C ya. Dalam kita punya poll tadi. Okey. Ada apa-apa soalan tak?